اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah muka surat 6 yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya, yakni mengaku putus di hati sekalian perkara. Percaya yakni mengaku putus di hati sekalian perkara. Sekalian perkara tadi baik dan jahat. Sekalian perkara ni sama ada perkara baik dan perkara yang jahat. Sekalian perkara sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Kesemuanya kesemua sekalian perkara. Sekalian perkara ni semua dah. Tapi sekalian perkara ditakkidkan lagi, dikuatkan lagi dengan kesemuanya. Kesemua sekalian perkara daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara ni perbuatan Allah. Allah perbuat dengan muafakat, dengan bersetuju, dengan berbetulan, dengan selaras apa nak bermakna, dengan muafakat, dengan berbetulan, selaras iradahnya, yakni kehendaknya, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Kehendak Allah ni bila? Pada sedia kala. Sekalian perkara sama ada baik dan jahat, kesemuanya terjadi daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat ni dengan muafakat, dengan bertepatan kehendak Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, kehendak Allah pada sedia kala. Allah menghendaki, Allah menentukan, Allah menetapkan, Allah memutuskan pada sedia kala, ketentuan azali. Sampai masa berlaku, kesemua yang berlaku sama ada perkara baik ataupun perkara jahat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini tajuk rukun iman yang keenam. Kemudian kemah, kejak, jelah. Ni percaya dah ni, dengan makna mengaku putus di hati segala-gala yang berlaku baik dan jahat, kesemuanya perbuatan Allah selaras dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi pula kepada ikhtiar dan usaha. Ahli sunnah kita wajib berpegang. Kita ada ikhtiar, kita ada pilihan, kita ada kehendak, kita ada kemahuan, dan kita ada usaha, kita ada perbuatan. Kalau kita tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, itu akidah yang terpesong, akidah Jabariyah. Tetapi ikhtiar usaha kita jangan lari daripada tajuk rukun iman yang keenam. Kalau lari daripada tajuk rukun iman yang keenam, ikhtiar usaha kita mutlak hak kita.
bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, lari dah daripada tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian perkara kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Tiba-tiba usaha kita mutlak, tu lari daripada tajuk rukun iman yang keenam. Usaha kita sendiri, kita bekas sendiri dengan tenaga yang Tuhan ubuh kita. Ini akidah Mu'tazilah Qadariyah pula. Sebab tu nak pergi pada ikhtiar usaha, dia kena mengaku putus sini dulu ni, kejak sini dulu ni, di tajuk rukun iman yang keenam. Jadi masalahnya kita pergi pada ikhtiar dan usaha, hak ni tak mati lagi ni. Kalau tak mati, tak kejak, tak putus di hati, tak panggil berpegang. Jadi kena mati sini dulu pegangan kitanya. Kena sipu i'tiqad. Dia mari daripada akdun. Akdun mana apa? Sipu. Macam akdun, akad dalam jual beli itulah akad hukum fiqh tu. Apa makna akdun, akad? Maknanya kita mutus dah. Sebelum tu kita tawar menawar. Tawar menawar gini. Okey. Pembeli pun setuju, penjual pun setuju, kita pun akad. Mana apa? Akad putus dah tu. Sah dah lah. Orang beli pun setuju dah dengan harga, orang jual pun setuju dah. Kita pun akad. Kita apa? Kita ikat dah. Putus dah. Orang ni nak beli, orang ni nak jual. Atau akad. Akdun. Ni i'tiqad ni mana apa ni? Putus dah. Ikat mati dah di akidah kita. Jadi sebelum nak berada ikhtiar usaha, dia kena mati dulu di akidah ni, rukun iman yang keenam ni. Kesemua perkara termasuk pilihan kita duduk dalam kesemua perkara. Ketentuan dan perbuatan Allah. Perbuatan kita, usaha kita masuk dalam kesemua perkara. Maknanya perbuatan kita pun ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari. Kalau lari maknanya sini tak ada mengaku butuh lagi ni di rukun iman yang keenam. Tapi kita nak mengaku putus di rukun iman yang keenam ni, biar faham molek. Kadang-kadang tak faham. Perkataan tu pandai sebut. Perkataan sahaja pandai sebut, tapi tak faham, tak jadi pegangan. Ini kadang-kadang sekalian perkara, segala-gala perkara, semua perkara daripada Allah, tu okey je, tak ada timbul isu. Faham molek dah. Sekalian perkara, segala-gala perkara, semua perkara datang dari ketentuan dan perbuatan Allah, tu okey lah, faham. Tapi takkan ikhtiar usaha pun mari daripada Allah juga. Tak faham, kena. Dia kata dia faham. Sekalian perkara hak Allah, saya faham. Segala-gala perkara, semua perkara hak Allah, saya faham. Tapi takkan ikhtiar usaha hak Allah juga. Jadi kita orang ngajar ni pun pening. Nak orang mana lah. Sebab dia kata faham. Sekian perkara hak Allah ni faham. Segala perkara hak Allah ni faham. Semua ni hak Allah belaka. Mari dia perbuatan Allah belaka. Allah buat sebagaimana Allah tentukan pada azal. Tu okeylah, clear, tak ada isu. Tapi takkan itu usaha pun hak Tuhan juga. Bukan kata dia je tak faham, pening. Kita hak tukang dengar, hak tukang nak jawab ni pun pening juga. Pening juga jadinya. Dan saat ni kata sekalian perkara, okey, faham. Memang sekalian perkara daripada perbuatan Allah. Segala-gala perkara, okey, faham. Memanglah datang dari perbuatan Allah. Semua perkara perbuatan Allah, faham. Lepas tu takkan itu usaha Allah juga, takkan hak jahat hak Allah juga. Nak kata mana lagi? Kalau sekian perkara, habislah hak Allah belaka. Dan pilihan kita sekian perkara, hak Allah. Perbuatan kita sekian perkara, hak Allah. Itu makna dia faham dan pegang. Ni tak faham sekian perkara itu maksud apa.
Dia hanya pandai sebut je, tak jadi akidah. Ni tak nak pergi lah. Kalau pergi cerita itiak usaha, pergi cerita perkara jahat ni, dia akan jadi pening gitu je. Tak ada tokang lah, sebab sekalian perkara hak Tuhan belaka. Terdetik di hati pun Tuhan buat, berkelip mata pun Tuhan buat. Pilihan hati Tuhanlah buat. Perbuatan kita Tuhanlah buat. Lepas tu kenapa berpegang kita ada pilihan dalam perbuatan? Kerana ayat sandar kita. Kenapa ayat sandar kita wala memang hakikinya daripada Allah? Jangan duk tanyalah tu. Kita hanya berpegang sebagaimana ayat-ayat. Ayat Quran kata kok mana, kok itulah kita pegangnya. Sesalah. Sekalian perkara. Allah Rabbil Alamin. Kan Fatihah kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lah Rabb sekalian alam. Rabb ni Tuan yang hakiki, yang memiliki, yang mentadbir, yang menyusun, yang menjadikan. Semuanya datang daripada Allah. Ni akidah kita. Ayat di hadapan pula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan nikah ya Allah, kami pula dah Tuhan kata sembah. Dah Tuhan kata kami sembah, kita pun wajib berpegang. Kami ada pilihan, kami ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami duduk di bawah Rabbil Alamin. Gitu je. Sesat. Jadi sebenar-benarnya tak ada kami, memang tak ada. Tapi kenapa wajib berpegang kami ada pilihan dan perbuatan? Dah ayat kata kami yang sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan nikah ya Allah, kami yang sembah. Kami ni. Kami yang pilih nak buat ibadat. Kami yang buat ibadat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya solat kami ni solat ni. Dan ibadah kami yang ibadah ni. Lepas tu kita wajib berpegang kami ada pilihan dan perbuatan. Tapi walaupun kita wajib berpegang kami ada pilihan dan perbuatan, ni kena duduk di bawah rukun iman yang ke-6. Pilihan dan perbuatan kami duduk di bawah sekalian perkara, segala-gala perkara, kesemua perkara adalah ketentuan dan perbuatan Allah, termasuk pilihan dan perbuatan kita pun ketentuan dan perbuatan Allah. Kalau gitu kok tak ada apa-apalah. Hakikinya memang sebenar-benarnya memang kita tidak ada apa-apa, tapi kok mana pun wajib juga berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Ini akidah yang terpesong, ibadah yang dilakukan jadi debu yang bertaburan. Jadi maknanya nak pergi pada pilihan dan perbuatan ni, ni sini ni. Rukun iman ke-6. Nak pergi pula pada perkara yang jahat, mati di sini ni. Baik ke jahat ke, kesemuanya sekian perkara, kesemuanya datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak kelas terdahulunya pembicaraan berkaitan dengan ketentuan yang jahat. Pegangan kita rukun iman yang ke-6. Percakapan kitanya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kesalahan, kelemahan, kecuaian kita sendiri. Ni adab bercakap. Pegangan balik pada rukun iman yang ke-6. Segala-gala perkara, ketentuan dan perbuatan Allah, termasuk perkara yang jahat. Ini pegangan kita. Percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Jadi dari segi zahir percakapan, semua orang akan bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kesalahan diri kita sendiri. Lepas tu pegangan macam mana? Pegangan ni kena ngaji lah. Hak cakap adab ni cakap adab, kena ngaji molek. Pegangan pun kena ngaji molek. Memang kita akan dengar orang akan cakap yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita sendiri. Orang ngajar sendiri pun dia nak habis kuliah dia, yang baik daripada Allah,
yang tak baik datang diri saya sendiri. Itu memang adab percakapan. Sama ada orang mengajar ke, sama ada di masa lain ke, itu percakapan kita. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan diri kita sendiri. Lepas tu akidah kita kena berpegang di rukun iman yang keenam. Kena kenal kan? Untung baik, untung jahat datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Tapi macam mana orang yang bercakap tu pegangan dia? Takut dia berpegang sebagaimana dia bercakap. Kita tak nak bubuh lah tu sebab zahirnya cakap gitu. Lepas tu akidah dia pegangan dia. Kita ke mana pun tu kita ngaji dulunya. Orang semayang bab mesti ada akidah ni. Orang nak semayang bab ni ngaji hukum fiqh. Orang nak ngaji hukum fiqh ni ngaji kenal tuang yang memerintah solat tu dulu. Ini kalau kita ngaji dulu mula-mulanya sebelum kita nak ngaji bab solat. Jadi orang solat mesti ada akidah ni. Cakap kat luarnya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri saya sendiri. Tapi kalau tak ngaji akidah, dia cakap kat luar yang baik daripada Allah, yang tak baik datang kelemahan diri saya sendiri, dia berpegang seumpama tu jangan. Tak ada rukun iman yang keenam. Kemungkinan akan ni dengar orang ngajar kata tu, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang kelemahan saya sendiri. Orang ngajar apa tu? Dia mungkin ngajar fiqh, dia mungkin ngajar tasawuf, dia mungkin tazkirah agama, cerita bab agama. Tapi kita nak ngaji hak fiqh ke tasawuf ke apa-apa ke, ngaji hak rukun iman ni dulu. Bila kita ngaji rukun iman ni, settle dah akidah kita, percakapan adabnya macam mana, kita pun dengar orang ngajar ilmu mana sekalipun, di hujung tu dia kata yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita sendiri, tak ada masalah lah. Sebab kita ngaji ilmu yang pertama-tama, ilmu untuk mengesahkan keenam rukun iman. Ada ke? Tak ada masalah apa pun. Tapi memang tidak dinafikan, saya berjumpa dengan orang yang berpegang dengan akidah yang salah. Allah tidak perkara jahat bukan datang daripada Allah. Dia kata ambil mana? Tu orang ngajar, dia kata gitu. Memang ada. Orang ngajar ke apa? Ngajar fiqh, ceramah, bab-bab lain. Dah kita nak ngajak tu, ngajak ni dulu. Tu salah kita. Bukan salah orang mengajar tu. Bukan orang mengajar tu saja. Kita sama-sama pun kena cakap gitulah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita. Itu tetap ada percakapan kita. Hak ni majlis ilmu nak cerita ni, akidah ni. Perkara jahat pun qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tu pegangan kita. Ni kena kemah moleklah. Sebab kalau pakai akal semata-mata tak jumpa ni perkara jahat, takkan Allah datang dari Allah juga. Ni kalau pakai akal. Sebab itulah saya pernah sebut orang ceramah, dia tapi ceramah dia tu dia memang secara terbuka kembali kepada akidah Mu'tazilah. Kena pakai akidah Mu'tazilah. Akidah ni dia kata kena bina atas logik akal. Kena bina atas intelektual, dia kata. Kena bina atas logik akal. Akal tak akan terima, dia kata, perkara jahat pun datang daripada Allah. Akal tak terima, itu tak logik. Itu akidah Asy'ariyah tu bercanggah dengan logik akal. Lepas tu macam mana? Kita nak berpegang, kita kena pakai logik akal. Ni. Tapi disebut terang-terang, kita kena balik pada akidah Mu'tazilah. Biasanya orang ni berpegang akidah Mu'tazilah, tidak tahu pun akidah tu Mu'tazilah. Ni terang-terang. Kita kena kembali pada akidah Mu'tazilah. Sebab akidah Mu'tazilah ni dia bertepatan dengan logik akal. Pakai logik akal. Takkan perkara jahat, perkara yang Allah marah, Allah tidak reda, takkan perkara tu datang daripada Allah. Dia pun buat banding dengan kita sendiri. Benda yang kita tak suka, benda yang kita tak berehi, takkanlah kita merancang, takkanlah kita buat. Kan kita ni kan, kita akan merancang, kita akan buat perkara yang kita berehi, perkara yang kita suka. Takkan kita pergi rancang, pergi buat perkara yang kita tak berehi, tak suka. Kan tak menasabah akal tu.
Jadi pun fikir kau akal, takkan Tuhan pergi, takkan perkara jahat daripada datang dari Tuhan, sebab perkara jahat Tuhan tidak reda, Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak suka hamba melakukan perkara jahat. Takkan perkara Tuhan tak reda, tak suka, Tuhan yang menentukan. Ni akal yang terpesong. Tapi kalau main kau akal, tak ngaji ilmu akidah, memang sedang molek. Dia banyak hujah-hujah akal Mu'tazilah pada perkara jahat. Tapi di antaranya tu jadi kadang-kadang takut nak cerita dia punya hujah akal Mu'tazilah ni. Apa takut nak cerita? Dia makan dia punya logik akal dia tu. Apa ni, mudah kita terpengaruh. Mudah kita jueng. Gitulah. Biasa tu. Orang-orang hok tak mengaji bab pegangan, akal kita mikir gitulah. Jadi bila sebut hak alasan akal Mu'tazilah ni, jadi dia cepat diterima lalu. Atau kadang takut nak cerita. Kita cerita akal Mu'tazilah, nak nampak sesat Mu'tazilah ni kerana dia pakai akal tu. Tiba-tiba akal kita jual ingat tu. Dia banyak alasan dia. Tapi biasa orang kita ni, dia alasan akal dia, kalaulah Allah kehendak perkara jahat, maka perkara jahat tu pasti akan dilakukan oleh hamba kerana Allah kehendak. Bila hamba melakukan perkara jahat, hamba akan dihukum, akan diseksa ke dalam api neraka. Hamba diseksa ni kerana apa? Kerana buat perkara jahat. Hamba buat perkara jahat ni mari daripada mana? Mari daripada kehendak Allah. Jadi Allah yang kehendak. Hamba boleh lari ke tak? Hamba tak lari dari kehendak Allah. Lepas tu hamba kena hukum kerana melakukan kejahatan hak kehendak Allah. Siang ke hamba gitu? Naya ke hamba kalau Tuhan buat gitu? Dah acilah Tuhan buat gitu. Jadi balas pasang Tuhan zalim kan? Ni akal Mu'tazilah. Hak biasa diguna pakai. Sebab kalau Tuhan netu perkara jahat, hak tak netu pasti berlaku. Masya Allahu kan, Nabi kata, perkara yang Tuhan kehendak yang akan berlaku. Kalau Tuhan kehendak tiba tak berlaku, rosak sifat Tuhan. Jadi kalaulah, ni Mu'tazilah, bagi mereka Tuhan tidak kehendak lah. Kalaulah Tuhan kehendak perkara jahat, macam ahli sunnah berpegang, dia kata, maka perkara jahat tu akan berlaku. Kita tidak ada daya upaya, melainkan apa yang berlaku tu kehendak Allah. Kalau Allah kehendak perkara jahat, siapa yang akan dihukum? Kita yang akan dihukum. Kita dihukum kerana apa? Kerana melakukan perkara jahat. Perkara jahat mari daripada mana? Mari daripada ketentuan Allah. Dak aci ni, timbul dak aci ni. Tak aci ni akal Mu'tazilah. Ni makan. Lepas tu Allah tidak kehendak. Mu'tazilah. Allah tidak kehendak perkara jahat. Allah hanya mengetahui hamba akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah tidak kehendak. Hamba yang memilih dan melakukan. Sebab masa hamba pun dihukum. Hamba dihukum kerana apa? Kerana melakukan perkara hak Tuhan larang. Dan perkara larang tu mari daripada mana? Mari daripada pilihan hamba sendiri, bukan mari dari ketentuan Tuhan. Kalau kena hukum seumpama tu, barulah sedar molek. Barulah kena. Kata-kata kau, padanglah muka. Yang dipilih buat benda jahat tu kenapa? Kenapa tu? Ini hak Mu'tazilah. Sebab tu Mu'tazilah ni, dia mengaku mereka adalah Ahlul Tauhid wal Adli. Dia buat nama dia gitu. Dia tak buat nama Mu'tazilah ni. Ingat baik, duk sebut Mu'tazilah ni. Mu'tazilah ni golongan yang tergelincir, yang terpesong daripada akidah yang sebenar. Yang jadi timbul nama Mu'tazilah ni bukan golongan tu yang mengaku mereka Mu'tazilah. Tidak.
Ulama ahli sunnah lah bubuh ni puak sesat. Puak sesat ni dia kata dia sesat ke? Tak. Dia kata dia hak sebenar. Ini contoh ni. Hak kata diwartakan sebagai golongan sesat. Hak diwartakan oleh kerajaan golongan ni sesat, golongan ni sesat. Mereka kata mereka sesat ke? Tidak. Mereka kata mereka yang sebenar. Kita yang tak sebenar Ni hak duk sujud surah ni kulit belaka hak dia isi. Kita duk kulit ni, dia isi. Dia hak sebenar, kita hak tak sebenar. Bukan dia kata ikutlah kami golongan sesat. Tak. Tak gitu. Dia tak kata dia sesat. Kita yang kata dia golongan sesat. Ni samalah. Puak Mu'tazilah tidak kata dia Mu'tazilah. Dia hak sebenar. Kita hak tak sebenar. Jadi ulama ahli sunnah yang bubuh nama dia Mu'tazilah ni. Dia nama dia apa? Nama dia Ahlut Tauhid wal Adli. Dia ngaku dia mengesahkan Tuhan. Tapi hak jahat bukan mari dia perbuatan Tuhan. Tapi mengesah juga dia kata. Wal Adli. Mereka orang yang berpegang Tuhan adil. Memang kita berpegang Tuhan adil. Kalau Tuhan adil, Tuhan tak netulah perkara jahat. Dia ikut tu. Kalau Tuhan netu perkara jahat, Tuhan tak adil. Ni Mu'tazilah. Memanglah ijma' semua sekali berpegang Tuhan Maha Adil. Tuhan tidak zalim. Tu ijma' tu. Kalau berpegang Tuhan tidak adil, berpegang Tuhan zalim, memang kafir lah. Dak adil kok mana? Kalau Tuhan netu hak perkara jahat, akhirnya dilakukan oleh hamba. Hamba kena hukum. Jadi zalim ke? Kita nak faham adil ke zalim ni kena faham molek takrif dia. Zalim ni apa sebenarnya? Retah perkara yang tidak dibenarkan oleh tuan dia. Itu zalim lah. Macam kita ni. Mata Allah Ta'ala jadikan di kita tengok benda Tuhan larang. Zalim lah, bukan hak kita. Kalau hak kita tak pergi zalim lah. Tapi bukan hak kita. Sekarang ni Allah retah hamba dia. Ada sebagian hambanya Allah retahnya dia buat baik. Ada sebagian hamba Allah retahnya dia buat jahat. Hak buat baik tu dibalas dengan syurga. Hak buat jahat tu dibalas dengan neraka. Hak siapa Tuhan retah tu? Hak dia. Kok mana dia nak buh mana pun? Tak. Itu sudahlah. Zalim apa? Bukan hak Tuhan retah hak dia. Mana dia lah. Hak dia sendiri. Mana dia nak retah ke apa pun? Bukan kata Allah retah susung, dia buat jahat dulu, kemudian dia dihubur dalam neraka. Bahkan kalau Allah buat seseorang hamba, Allah hubur neraka selalu. Apa masalah? Zalim dia pula. Dia buat hak dia, yang ada nak buat mana pun. Tengok Nabi Adam AS. Lepas dijadikan, Allah hubur mana? Allah hubur dalam syurga. Dan Nabi Adam buat ibadat ke apa? Bagaimana? Syurga lalu dah. Tak buat ibadat pun lagi. Kau anda Allah lah. Hak dia. Kalaulah di masa yang sama Allah buat hamba yang lain, Allah pun neraka direct. Tak ada buat salah apa-apa pun. Zalim. Hak Allah. Kau anda Allah nak buat guna pun. Gitu je lah. Boleh jawab. Sama ada akal nak terima tak mau terima, kau pandai. Gitu je. Tak nak pergi dah. Ni buat cerita bab hikmah Tuhan menjadikan ada baik ada jahat ni. Tadi nak korek lebih setakat tu je. Itu pun terpaksa kena jawab kerana nak lawan dengan akal Mu'tazilah ni. Tu je, setakat tu je. Tapi kalau dok kena gaya, dia tak terima jawapan tadi tu. Dia sedap dengan hak akal Mu'tazilah juga. Pun orang nak. Kadang-kadang tu guru dia misal gitu jelah, apa misal. Kita ada selipar baru. Kita ada kasut baru, kita ada kasut buruk. Tiba-tiba kasut baru kita masuk kebun. Kasut buruk kita pergi bandar. Mana kata kan ni? Nak kata kan ni? Kau nak kita lah kasut kita.
Dah hak baru buat pergi kebun, hak baru tapak dia kerah, kalau pijak gapo-gapo dak tembuh. Lepas tu apa hak buruk pergi bandar? Kau nak kita lah, kita nak pergi bandar buruk. Kalau kita nak siapa time masuk tu solat, kita nak berhenti masjid mana-mana pun tak pusing, sebab kan sebut orang tak ambil. Kasut baru kan hilang. Kan? Tapi nak kita ni, kau mana kita lah. Kasut hak kita. Hak baru pun hak kita, hak buruk pun hak kita. Hak baru nak pergi kebun, hak buruk nak pergi bandar, siapa nak tanya apa? Hak kita, pada kita lah. Sekarang ni hak Tuhan belaka. Kepada Tuhan lah nak pemain apa? Gitu je. Setakat tu je. Kalau tak boleh terima juga, ada jalan pilihan. Ada jalan alternatif. Kalau tak boleh terima juga, Tuhan firman dah dalam hadis kursi, ya Muhammad, man amana bi wa lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya Muhammad, sesiapa yang beriman dengan aku tapi tidak beriman dengan ketentuan dan perbuatan aku hak baik dan hak jahat, tak nak terima juga. Jalan pilihannya fal yaltamis rabban ghairi, mungkin cari Tuhan lain selain aku. Itu je pilihan. Itu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesiapa beriman dengan aku, Tuhan kata, tapi tak mau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah baik dan jahat, tak boleh nak terima waktu. Beriman dengan Allah rasa boleh, tapi nak beriman perkara baik jahat ni mari daripada Allah, tak boleh terima. Pilihannya fal yaltamis rabban ghairi, pergi cari Tuhan lain selain daripada aku. Gimana? Ada Tuhan lain? Tak ada. Tuhan kata hak dia belaka lah. Tuhan kata ana khalaqtul khair wasyarr, akulah yang jadikan perkara baik, aku yang jadikan perkara jahat. Tuhan kata fatuba liman qaddartu ala yadi khair wa wailun liman qaddartu ala yadi syarr, maka bertuahlah, berbahagialah bagi mereka yang aku takdirkan kepadanya kebaikan, dan celakalah bagi mereka yang aku takdirkan kepadanya kejahatan. Gitu je. Tak boleh terima, cari Tuhan lain. Tuhan lain tak ada, kena terima je lah. Kena. Sebab tu dia Nabi larang fa'amsiku ni. Fa'amsiku, tahan diri kamu daripada duduk korek-korek bab qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Faham, pegang molek. Jangan duduk korek-korek. Tapi jangan awal-awal tu dia berhenti dah. Tak faham sayanya. Oh, jangan korek. Lepas tu tak faham tu lah no. Oh, jangan gitu. Kena faham dulu molek. Lepas tu kenapa? Janganlah. Ada hak dia. Tapi permulaan untuk faham molek, tu fardu ain tu. Segala-gala qada dan qada, faham molek segala-gala. Tiba-tiba ahli sunnah wajib berpegang, kita ada ikhtiar dan usaha. Kena hura pula kedudukan ikhtiar usaha tu. Segala-gala baik dan jahat biar faham molek. Lepas tu adab percakapan pula, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan diri saya sendiri ni. Hak ni kena faham pula moleknya. Jadi macam berlawang je. Pegangan segala-gala baik dan jahat datang dari Allah. Percakapan tak sama pula dengan pegangan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Bapa jadi gitu tu, tak sudah korek-korek lah. Tuhan kata gitu, kita sudahlah kitanya. Tak sudah bapa-bapa lah, tak sudah kenapa-kenapa lah. Yalah, Allah yang ni tentukan perkara jahat. Lepas tu jangan duk sandar ke Allah tu. Allah larang. Tak apa buat Allah gitu pula. Perkara jahat mari daripada dia. Lepas tu dia larang pula, kata dia datang dari dia. Nak korek ke mana? Nak usul ke mana? Ni dilarang ni. Tapi kita kena faham molek dulu. Pegangan segala-gala. Percakapan jangan sesekali letak perkara jahat kepada Allah. Kena faham dulu ni. Lepas tu kenapa Tuhan buat gitu? Jangan duk korek lah. Sama macam ikhtiar usaha. Dah segala-gala qada dan qada Allah. Kenapa pula ayat sandar iyyaka na'budu akan dikau kami pula sembahnya? Maka kita pun wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kenapa pula Tuhan sandar kepada kita? Jangan duk korek tanyalah. Faham molek, pegang. Tapi kena faham molek dulu. Jangan berhenti awal-awal. Tak faham tak apa berhenti dah. Jangan. Tak lepas fardu ain, tak lulu akidah, rosak kita.
Pi faham dah, berhenti. Jadi lagi lah alasan Mu'tazilah yang lain. Kenapa ditolak akidah ahli sunnah ni? Walaupun jelas dalam ayat Quran, walaupun jelas dalam hadis Nabi SAW, semua datang daripada Allah. Baik ke, jahat ke, semua datang dari Allah. Jelas-jelas dalam ayat, jelas-jelas dalam hadis Nabi. Tapi mereka tak boleh nak terima lah. Sebab apa? Tak jual dengan logik akal. Ayat memang terang-terang. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sesiapa yang menyesat oleh Allah Ta'ala akan dia. Tengok, Allah yang sesatkan. Ayat Quran banyaklah. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya min dunih. Sesiapa yang menyesat oleh Allah akan dia. Allah yang menyesatkan. Yang hidayah Allah juga. Man yahdillahu. Sesiapa yang berhidayah oleh Allah akan dia. Allah juga yang berhidayah. Tapi yang menyesatkan, Allah juga yang menyesatkan. Kemudian yang membalik-balikkan hati siapa? Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Balik hati mana apa ni? Kadang-kadang balik hati kepada perkara baik, kadang-kadang balik hati pada perkara jahat. Siapa yang balik? Allah yang balikkan. Tapi oleh kerana dia ni pakai tahsinul akli juga, logik akal juga, jadi tak nak ikut lah. Ayat Quran ke, hadis Nabi ke. Walah kalau kita turut kok akal golongan sesat ni, tak boleh nak pergi juga sebenarnya. Kalau turut kok akal tu lah, tak boleh nak pergi. Kalau Allah tidak menentukan perkara jahat, Allah hanya mengetahui. Ini Mu'tazilah. Seseorang memilih perkara jahat, seseorang melakukan perkara jahat, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Allah kuasa tak nak buat jadi orang tu hati dipilih perkara baik saja? Allah kuasa ke tak? Allah kuasa. Tapi kenapa Allah tak guna kuasa dia biar jadi pilih baik saja? Sekarang ni Mu'tazilah kata perkara jahat Allah tak menentukan, orang tu pilih sendiri. Tak apalah, orang tu pilih sendiri. Semasa orang tu pilih sendiri perkara jahat, Allah kuasa tak nak sekat pilihan dia biar jadi pilih baik? Kuasa. Lepas tu Allah tak guna kuasa, tak sama je dengan Allah menentukan. Kena pakai akal. Allah buat perkara jahat, dia buat sendiri, bukan Allah yang buat perkara jahat. Lepas tu Allah boleh tak nak guna kuasa dia jadi tak boleh buat benda jahat? Boleh. Allah tak guna kuasa pun. Tak sama dengan Allah menentukan. Kena pakai akal. Allah ada kuasa kan? Macam kita kata polis ada kuasa. Dia tengok orang curi, dia tengok saja je. Nak kata kena ke polis? Boleh apa kita orang curi tengok saja je? Kuasa dia ada. Sekarang ni Allah ada kuasa. Kalau jahat Allah tak menentu. Allah tahu seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Apa Allah tak gunakan kuasa dia sekat biar jadi pilih buat benda baik? Gimana? Tak nak pergi juga kalau pakai kau akal. Selagi pula kalau pakai kau akal, perkara jahat hak Allah tak menentukan ni, manusia pilih sendiri. Manusia buat di mana? Buat di bumi Allah, di bawah langit Allah. Macam mana Allah pula? Allah tak menentu. Tapi orang ni boleh buat benda yang Allah tak menentu di bumi Allah. Bagaimana? Contoh, kita tuan rumah, orang maya duduk rumah kita, dia buat benda yang kita tak suka. Kita tak suruh dia buat, kita tak suka dia buat, dia pandai-pandai dia buat benda yang kita tak suka dalam rumah kita. Warna kita tak panggil kengeh. Kengeh tak panggil? Kengeh ke apa? Bacul ke apa panggil? Tak lah. Rumah kita tiba-tiba dia buat benda kita larang. Kita tak menentukan, kita tak netak. Kalau kita netak tak apalah. Warna mari rumah kita pakai judi. Tak apalah kita yang netak rumah kita nak judi. Ni dak ni. Kita tak netak, dia mari judi atas rumah kita. Warna kita tuan rumah ni pula. Kelas kat rumah kita.
Komang lah. Sekarang ni kalau Allah tak nentu perkara jahat yang berlaku, hamba yang memilih sendiri melakukan perkara jahat, hamba buat di mana? Di bumi Allah. Dan Allah mana? Tak nak pakai akal. Lepas tu kalau Allah menentukan, padanglah bumi dia, hamba dia, dia nentu nak nentu ke mana pun. Tu dia tak boleh banyak-banyak anggatkan ni. Lagi balik pening kan. Balik pening lagi. Sebab itulah perkara ni sebut sama-sama dah. Kita tanam dia akidah awal-awal anak kita. Tak dang dia panjang akalang. Tapi kalau kemudian akal panjang dah, duk berpegang dengan akidah sesat lama dah, baru nak betul balik akidah, dia duk pakai akal dia dah, sebati dengan akal dia dah, payah. Berpegang perkara jahat bukan ketentuan daripada Allah. Aduh, waktu pegangan yang khilaf ulama tu kafir ataupun dosa besar. Berat pegangan tu. Kemudian adab percakapan kena jagalah, molek adab percakapan. Tapi apabila timbul golongan yang menyandarkan perkara jahat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, disandar perkara jahat ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pun orang gi bangkang awak tak boleh sandar kepada Tuhan benda jahat, tak ada. Hak banyaknya memang tidak berpegang perkara jahat datang daripada Allah. Perkara hak tak molek itu, buat benda boleh hak saya, berlaku benda tak molek hak Allah. Apabila berlaku benda tak molek disandar ke Tuhan, tak ada orang sekat lalu dah. Awak jangan duk cakap gitu, haram besar-besar tu. Awak sandar perkara jahat kepada Allah, tak ada. Cuma bila disandar perkara jahat kepada Allah, takkan hak Allah berlaku, hak jahat Allah juga. Jadi rogo kan hak Allah juga Lori langgar dia kata hak Allah juga ni hak ni saya ni hak dalam FB. Berok tak basuh pun qada Allah juga. Hak murtad pun qada Allah juga Dia kata kahwin di Thailand pun qada Allah juga Dan memang qada Allah belaka. Mana mereka tak boleh terima itu qada Allah. Siapa ke peringkat kalau Allah qada belaka, Allah netu belaka, sangat sibuklah Allah. Ni. Ni mula-mula tu keluar percakapan yang tidak sepatutnya, menyandarkan perkara yang tak baik kepada Allah. Tu haram dosa besar. Patutnya kita pergi tekan waktu sudah nah. Jadi seolah-olahnya orang tak boleh terima perkara buruk tu qada Allah. Dan kalau lah perkara buruk tu qada Allah, rogo orang tu qada Allah juga. Tak terima tu. Lori langgar orang tu qada Allah juga. Siapa ke berak tak basuh pun qada Allah juga. Dia ni hak dalam FB ni mengarut belaka tu. Tapi nak ceritanya di situ, memang mereka tak terima perkara buruk tu qada Allah. Sepatutnya tak sudah bahas panjang-panjang lah. Cuma yang kita nak kena ni apa? Nak kena serang ke apa ni? Apa awak ni benda jahat awak sandar ke Tuhan, haram dosa besar tu. Pegangan kita tetap dah kita orang beriman dengan rukun iman yang keenam, baik buruk daripada Allah. Tapi tak ada tu. Memang tolak perkara buruk qada Allah, memang orang tolak. Sebab peringkat kalau Allah menentukan belaka baik buruk, sibuklah Allah. Tak tahulah, takut bukan orang Islam pun tak tahu. Hak tulis dalam FB seumpama komen tu, komen. Dia adalah benda hak dia duduk marah sebab orang tu sandar perkara yang tak baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Memang banyak jumpa perkara jahat kata Allah tak boleh nak terima. Memang sebab apa tu? Tak tanam dengan ilmu akidah. Tapi kalau pakai akal memang tadilah. Jadi senang kita nak jadi setuju dengan hak akal Mu'tazilah. Bukan Mu'tazilah di awal Islam, bukan sebarang-sebarang orang. Itu hujah akal mereka. Dia ada hujah ayat Quran juga, tapi hak salah pemahaman. Tapi hujah akal mereka memang jadilah. Walaupun kita kata Mu'tazilah sudah menjadi lipatan sejarah. Lipatan sejarah ni benda lampau. Dia terdahulu Mu'tazilah ni dia ada. Dia punya ulama-ulama dia. Lepas tu dikenali dengan ulama Mu'tazilah. Orang alim. Dan ulama-ulama Mu'tazilah ni dia ada kitab-kitab mereka. Dan ulama-ulama Mu'tazilah ni pengaruh mereka cukup besar. 2-3 khalifah Islam di bawah pengaruh ulama Mu'tazilah. Khalifah Mu'tasim, Khalifah Ma'mun. Itu di antara khalifah yang terpengaruh dengan ulama Mu'tazilah di awal Islam ni. Dan kita biasa dengar cerita Imam Ahmad bin Hanbal dipukul dalam penjara. Kenapa tu? Kerana tidak ikut fahaman Mu'tazilah yang ketika itu menguasai, mempengaruhi khalifah Islam. Maknanya pada masa itu Mu'tazilah di kalangan orang-orang berilmu. Tapi Mu'tazilah ni sendiri kita letak pada satu nama. Tapi di antara golongan-golongan Mu'tazilah ni dia bukan terpesong pada semua perkara. Kalau kata Mu'tazilah berpegang perkara jahat Allah tidak menentukan. Mu'tazilah berpegang kita tidak ada pilihan dalam perbuatan. Mu'tazilah berpegang pilihan dalam perbuatan hak kita. Ada banyak Mu'tazilah ni. Mu'tazilah berpegang Quran adalah makhluk Allah. Ini hak berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal. Mu'tazilah ni golongan lain-lain ni. Bukan satu golongan. Cuma berubah nama, satu nama. Faham tak? Maka macam sebut ajaran sesat itulah. Ajaran sesat ayah ping pasal lain. Ajaran sesat Rasul Melayu ke apa tu ajaran lain. Tapi kita berubah nama ajaran sesat. Dalam tu ada belah-belah puluh-puluh bawakan yang berbeza. Ini samalah. Ulama Mu'tazilah ni bukan mereka semua hak Mu'tazilah tu hak dia belaka, bukan. Bukan semua hak terpesong tu dia pegang gitu belaka dah. Sebab itulah kita ni tidak dicubalah dengan ulama-ulama besar macam terdahulu. Tidak berat. Sebab mereka terpesong satu-satu pegangan ni, orang mudah terpengaruh. Sebab mereka di kalangan ulama-ulama. Kadang-kadang ulama tu pula terdahulunya masyhur. Ulama ni ahli sunnah wal jemaah. Tiba-tiba dia terbalik jadi Mu'tazilah. Ma'bad Al-Juhani contohnya, masyhur sebagai ulama ahli sunnah, tapi akhirnya dia terpesong dalam bab pegangan. Ni ulama ni yang memahami Al-Quran ni pun boleh terpesong. Tambah-tambah kita sekarang kadang-kadang kita takkan ustaz tu ajar terpesong. Tu ustaz je, bukan ulama besar pun. Ini ulama terdahulu ni bukan sebarang-sebarang orang yang memahami ayat Quran. Kita ustaz-ustaz lain ni tahu hukum je. Atau wajib atau sunat, atau wajib atau sunat, nak ambil dalil Quran hadis sendiri pun tak mampu. Bawa ustaz je, tolong baca je. Tolong baca hak dalam kitab-kitab ulama-ulama karang.
Jadi kita pelik dah. Takkanlah ustaz tu pegangan dia salah. Tu tak kena. Jadi terdahulu ulama-ulama Mu'tazilah. Lama-lama oleh kerana cubaan Tuhan ni hak kita mampu hadapilah. Jadi ulama ahli sunnah ni masa lagi ramai dan memang ulama-ulama besar, ulama pengaruh, akhirnya fahaman Mu'tazilah ni jadi kau lama kau malak, akhirnya mati. Gitu. Akhirnya mati. Itu dia panggil lipatan sejarah. Tapi ajaran yang terpesong, yang kata mati ni apa semua pupuh ni, bukan pupuh licin. Secara terbuka hilang dah. Sebab tidak ada pengaruh dah. Dia keluar akidah terpesong, ulama jelas mati ajaran dia. Tapi orang yang percaya hak salah ni, dia cari pas sudah. Lama-lama dia akan timbul balik. Macam kata ajaran sesat. Konon-kononnya sudah dibenteras. Benteras dah ajaran sesat tu. Lama-lama timbul satu ajaran baru. Namanya nama baru. Periksa. Kena-kena panggil apa? Saki baki hak ajaran lama tu. Hak sudah dikatakan, sudah dibenteras, sudah dihapuskan. Ada lagi orang hak turut senyap-senyap. Apabila orang tak pantau dah, dia pun buat keluar pula ajaran dia atas nama baru pula. Bila cek periksa, kena saki baki pengikut ajaran hak terdahulu, hak sudah dikatakan pupuh tu, hak sudah dikatakan dapat dibenteras. Sama dengan ajaran Mu'tazilah. Dan di antara golongan yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah ada kalangan orang Syiah. Dia berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Kemudian mungkinlah tak sampai di kita kitab-kitab Mu'tazilah, ulama-ulama Mu'tazilah. Tetapi apabila kita tidak kemah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebab tidak ditanam akidah Mu'tazilah pun tak ada, akidah Ahlussunnah pun tak ada, akhirnya kita pakai akal. Bila pakai akal, dia jadi mudah nak pergi kepada Mu'tazilah. Yang kita berpegang perkara jahat Allah tidak menentukan. Ada siapa aja? Tak ada orang aja. Ada kitab mana karam? Tak pernah jumpa dalam kitab. Dan macam mana kita berpegang perkara jahat Allah tidak menentukan? Akal kita sendiri. Bukan ada orang mengajar, bukan ada kitab. Sebab apa? Sebab memang kita tidak diajar dengan ilmu Mu'tazilah, tapi kita tidak diajar ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Bila tidak ada ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan berpegang sebagaimana akal kita. Akal ni jadi dia palut dengan Mu'tazilah. Tu ada juga orang mengajar tu, ajar perkara jahat bukan Allah menentukan. Dia tak belajar sebenarnya, dia pakai akal dia sendiri. Ada? Dan rakaman ada. Perkara jahat Allah tidak menentukan. Dia tak belajar sebenarnya, dia hanya pakai akal dia sendiri. Dia mungkin dia belajar fiqh ke, dia belajar tasawuf ke, dia belajar ilmu lain ke. Tapi ilmu akidah dia tak belajar. Dia tak belajar, dia pakai akal. Dia pun ajar ke orang perkara jahat Allah tidak menentukan. Dia ambil daripada guru mana? Tidak ada guru yang ajar dia seumpama tu. Dia ambil kitab mana? Tidak ada kitab yang tulis seumpama tu. Tu dia ajar. Itu akalan dia sendiri sebab dia tak belajar dalam ilmu akidah. Sebab itulah walaupun dikatakan Mu'tazilah di patang sejarah, kita kena cerita semua. Sebab ada orang dilarang, dia tak sodok sebutlah Qadariyah Jabariyah, Qadariyah Jabariyah, Qadariyah Jabariyah. Tak ada dah learning, berapa tak ada. Tapi mereka jadi Qadariyah Jabariyah ni, mereka tak sedar pun, tapi ada orang yang berpegang dengan akidah Qadariyah, orang berpegang dengan akidah Jabariyah. Saya sebut tadi tak ada orang mengajar seumpama tu, tak ada buku, tapi memanglah buku tak dinafikan, ada buku-buku ada. Dia tulis dengan akidah Mu'tazilah ada. Doktor agama tulis buku bab qada dan qada, pergi kepada akidah Mu'tazilah di dalam tu. Ada satu bab tu memang akidah Mu'tazilah. Allah letak kuasa di kita, kuasa di kita lah lebih bekas. Itu Mu'tazilah Qadir. Terang-terang dalam buku tu. Dan dia belajar dengan siapa? Di doktor agama. Di doktor agama tapi bukan bidang usuluddin. Dan dia ambil mana tu? Akalan dia sendiri. Akalan dia sendiri. Bukan dia ada guru.
Tapi di akhirnya dia tulis buku pula. Ni yang akan berpanjangan. Orang agama, doktor bidang agama, tapi bukan bidang usuluddin. Ada buku tu dalam pasaran. Jadi maknanya kita ni memang kena mantap molek, biar faham molek kau mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah terpesong walaupun kita tak pernah dengar nama pun, kita kena ambil tahu juga. Kemudian kita belajar ni bukan hanya untuk faham sendiri, untuk pegang sendiri. Biar kita boleh bercerita, kita boleh menghuraikan. Sebab apa? Sebab kita nak bercerita, nak menghuraikan kepada anak-anak cucu kita ke kawan-kawan kita, kita nak menyampaikan agama. Kita menyampaikan agama ni kalau usuluddin, bayangkan besar kelebihan dia. Ini ilmu usuluddin ni. Tapi kita nak menyampaikan benda dakwah agama dalam bab pegangan ni, kita kena kemahlah. Kemah. Hak besarnya mereka yang dapat kewajipan kita tu, anak-anak cucu kita tu. Mana kita kena boleh bercerita. Kita tanya, kemudian kita perjelaskan. Kalau dia keliru tu, kita ada jalan. Jangan pula cerita sepatah orang tanya, minta maaf, kat tu je saya pandai. Payah gitu nak nyapa pun ni. Ataupun kalau kita tak pandai nak cerita, kita cerita cara-cara kah, lepas tu dia nak usul-usul kita pun tak pandai nak jawab, kita ajak dia belajar. Gitu je lah. Inilah mu belajarlah sendiri. Hak mu pegang tu memang salah. Tapi salah betul mana? Tak pandai nak royak. Hak betulnya kena pegang gini. Tapi dia nak tanya lagi, tak pandai nak royak. Mana pada ain kita okeylah. Sebab kita berpegang akidah yang sebenar dan kita tahu mana akidah yang terpesong. Tapi kita nak menghuraikan biar orang boleh berpegang sebagaimana kita. Orang boleh tolak akidah terpesong ni, kita tak pandai nak cerita. Otik mufadhu kifayah. Kita tak pandai tu, kita ajak dia belajar. Kena sebut ilmu tauhid sama model learning. Tapi bukan menafikan kepentingan ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni, jangan salah faham. Agama kita agama syumul, bukan akidah saja. Islam, iman dan ihsan, bukan iman saja dalam agama kita. Tapi kok mana pun nak cerita, yang pertama iman. Itu yang pertama. Sekarang ni perkara iman akidah ni dikesampingkan. Jadi kalau buat kelas apa? Kelas yang pertama bukan tauhid. Dapat tambah lagi satu kelas kuliah maghrib, bukan tauhid. Kelas yang ketiga pula ni sungguh ni cari tenaga pengajar, bukan tauhid. Cukup dah seminggu 7 malam, ada dah tauhid? Tak ada lagi dah. Kelas apa yang kita nak bawa sebenarnya? Sungguh. Dia kata 7 malam dah ustaz, penuh dah. Dah kelas tauhid malam ke apa? Tak ada semalam bang habuk. Dah adanya fiqh. Hak adanya tasawuf. Hak adanya ialah sirah. Ceramah umum, tazkirah umum, gitu je. Dah tauhid 7 malam pun tak ada tauhid lagi. Padahal kita sepatutnya masjid surah kita ni kena buat kelas. Kita kena permulaan kita cari satu kelas dulu. Tauhid lalu dah. Gitulah. Lepas tu kita kena main peranan lah. Kena sebut tauhid. Tapi fiqh tasawuf kena mengajilah. Sebab fardu ain belaka tu. Lepas tu fardu ain belaka. Jadi kita bab rukun iman keenam ni panjang sikit. Sebab apa? Kita lekong tak fokus. Kalau fokus cerita pada bab pegangan semata-mata, sekejap je cerita kakak-kakak sudah kan. Tapi permulaan tak boleh lah. Permulaan kena cerita cara halusi. Lepas tu cerita ni bukan fokus sangat, pergi situ, pergi sini, pergi situ sini. Lepas tu kata Allah, banyak minggu pun bukan fokus sangat. Kadang-kadang ulang juga hak minggu-minggu sebelum. Kalau cerita straight, satu kuliah padang dah. Satu kuliah aja. Tapi cerita pakai jalan. Jadi kita ni kira bab ketentuan jahat, insya-Allah tersambung lagi minggu depan. Bab ketentuan jahat. Kemudian nak pergi pula pada perbuatan Allah. Nak pergi pula pada persoalan
perkara berlaku secara tabi'i ke secara ilah ke, dia banyak lagi lah pegangan-pegangan terpesong. Allah letak kekuatan di kita, kita beri bekas sendiri. Allah letak kekuatan di pisau, ketajaman di pisau, ketajaman tu memutuskan sendiri, bukan Allah dah. Allah letak panah di api, panah tu yang menghanguskan sendiri. Allah letak mujarab khasiat di obat dan pemakanan, sebab masa mujarab khasiat tu yang menyembuhkan sendiri. Ini semua akidah terpesong belaka ni. Tapi memang di obat, di pemakanan tu, kajian-kajiannya mesti ya ada dia punya khasiat dia ada benar, dia ada dia punya kandungan dia. Macam duk cakap bab habatus sauda ke, minyak zaitun ke, buah kurma ke, buat kajian di situ memang ada khasiat dia. Ada khasiat Tuhan jadikan khasiat di pemakanan tu. Sampai masa kita makan jadi sembuh kita, bukan khasiat tu buat, Allah yang buat. Allah yang buat, bukan Allah mengizinkan khasiat tu buat. Allah mengizinkan khasiat tu buat. Allah mengizinkan khasiat tu menyihatkan kita, menyembuhkan kita. Allah izin. Allah buat ke dah sembuh? Dah. Allah letak dah khasiat di obat, Allah izinkan khasiat tu pula yang menyembuhkan. Itu bukan akidah di sunnah tu. Itu akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Itu tidak keesaan pada perbuatan. Bukan semua perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya setakat letak khasiat, letak inilah kandungan di obat pemakanan apa semua tu, Allah letak situ. Siap kerja Allah. Sembuh tu Allah izinkan mula pula khasiat yang awak sembuh. Keesaan tak pada perbuatan. Ke semua perbuatan Allah ke tak? Sekian perkara, semua perkara datang dari Allah ke tak ni? Tak dah lah. Sebab Allah hanya, perbuatan Allah hanya letak khasiat. Lepas tu khasiatlah pula yang ni tolong Allah barangkali ke mana? Nah, jadi Allah letak dah khasiat dia obat, khasiatlah pandai-pandai pula buat. Jadi khasiat ni jadi pembantu Allah tau. Ke Allah sibuk kalau Allah belaka? Ni tak ada dah ni sekian perkara, semua perkara ni. Keesaan pada perbuatan tak ada dah. Ni banyak lagi hak pegangan-pegangan yang terpesong yang kita kena faham molek di rukun iman yang ke-6. Kan? Jadi insya-Allah minggu akan datang kita masih lagi cerita berkaitan dengan ketentuan yang jahat. Wallahu a'lam.